Assalamualaikum. Annyeonghaseyo yorobun. Welcome to my channel. If you like my channel, do hit the subscribe button. Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back. So, kali ni kita akan tengok kita punya chapter 2 iaitu differentiation ataupun derivative, okay? Alright, so kita tengok dulu dalam chapter differentiation ni ada 8 benda. Okay, so kita akan tengok apa itu derivative, definition derivative. Kat situ kita akan tengok first principle method, and then kita akan tengok differentiation technique ataupun rules of differentiation, and then derivative of trigonometric function, chain rule, implicit differentiation, derivative of other functions, derivative of exponential and logarithmic function, and last kali kita akan tengok bila indeterminate form kita nak apply L'Hopital's rule macam mana. Alright. Okay, so we go to our first subtopic lah. Okay. Alright, so first subtopic iaitu definition of derivative. Okay. Asal-asalnya yang you belajar sebelum ni macam mana differentiate, dia sebenarnya asalnya adalah daripada definition dia. Okay, daripada first principle method. Okay, first principle method ni, ini memang you kena tahulah macam mana bila you nak differentiate something. Okay, katalah you ada y equals to fx. So, untuk you differentiate fx tu, biasanya kita tulis dy dx ataupun f prime x. Okay, f prime x ni sebenarnya kalau you tak belajar lagi rule tu, sebenarnya you kena tengok dulu the first rule based on definition dia, iaitu limit h approach 0, di mana you kena buat equation dia fx plus h minus fx over h. Okay, nanti kita akan tengok example. Alright, so apa itu f prime x ni sebenarnya? Okay, apa itu derivative ni? Derivative ni adalah sebenarnya dia adalah slope ataupun tangent line kepada function fx. Okay, so maknanya kalau you jumpa line ni macam contoh ini kan, line ni adalah function fx kan. So dia punya slope dekat mana-mana function ni, so itu adalah f prime x. So dia boleh jadi beza mengikut slope tu. Kita nak tengok slope dekat point mana, dekat x equals to apa. Alright. Okay, so kita tengok example macam mana kita nak differentiate, nak cari derivative. Example pertama, given that fx equals to x square minus x, find f prime x. Okay, so solutionnya memang you kena tulis dulu apa itu first principle method, which is limit h approach 0, fx plus h minus fx over h. Okay, apa maksud fx plus h? You ingat lagi tak macam mana you belajar composite function sebelum ni? Katalah you ada composite function tu kan. Kalau kata you ada contoh kan, dia kata given gx dengan hx. Okay, so bila katalah gx dibagi 2x, hx dibagi x square contoh. So katalah dia nakghx. Soghx ni adalah you masukkan hx ni sebagai function g. So lebih kurang lah. Soghx maksudnya instead of x kat dalam, x dia tu kita ganti dengan x daripada hx, which is gx square. So gx square ni you pun barulah nak tulis balik gx asalnya adalah 2x, tapi x dia kat dalam dah berubah menjadi x square sebab you ambil daripada hx. So dia jadi 2x square. Macam tu. Okay. Alright. So sama juga dekat sini. You nampak fx plus h minus fx. So apa itu term fx plus h? Fx plus h you adalah, instead of x plus h, you kena tulis instead of x square tu, you kena jadi dia x plus h square. Minus dengan any term x tu, you kena tambah h yang ada x sahaja. So belakang ni sama juga, minus x. X ni dah jadi x plus h. Macam tu. Okay. So kita pun tengok dekat the equation lah. Okay. So limit h approach 0, dia dah jadi fx plus hu ni dah jadi this term. Okay, so dah jadi this term lah. Okay, so untuk bahagian ini adalah bahagian fx plus h minus dengan fx. Fx asalnya adalah x square minus
x. So you tulis dulu panjang-panjang equation tu, jadilah equation this one. And then you pun kembangkanlah the first term tu dekat x plus h square tu, kembangkan. And then minus x plus h minus x square minus x. And actually kalau bila you dah kembangkan and then you nak simplify. Bila you nak simplify, you boleh nampak sebenarnya you dah boleh x ni, x square tu lah, x square minus x plus x dah hilang. So you tinggal 2xh plus h square minus h over h. Okay, so dekat sini, okay, jangan lupa limit still kena tulis. And then dekat sini nampak you boleh factorize h. So eventually you boleh cancel out h, then you akan dapat limit h approach 0 to x plus h minus 1. Okay, so bila you dah tinggal dekat bahagian ni, last sekali you bolehlah substitute h tu menjadi kosong sebabkan dah habis dah last dah, you dah simplify. So bila you dah ganti value, you dah boleh tak tulislah limit tu, and then you tinggallah 2x plus 0 minus 1. So dapatlah 2x minus 1. Okay, kalau you tak pasti dengan jawapan you, kalau you masih ingat rule asal dia, actually rule tu kita akan belajar lepas ni. Kalau kata you masih ingat rule asal, cuba you kira sebenarnya dapat tak 2x minus 1. Okay, so nak cakapnya dia asalnya adalah daripada first principle method ni. Okay. Alright, kita tengok example kedua pula. Find derivative of fx equals to square root x minus 1. Okay, ni pun sama juga konsep dia, kena guna first principle method. You kena tulis dulu this formula. And then samalah fx plus h. Macam mana term dia? Okay, you nampak ada kat sini square root x minus 1. So bahagian x tu you kena tambah h. So instead of square root x minus 1, you dah ada square root x plus h minus 1. And then sama juga, you akan tolakkan dengan fx. Fx the same term lah, which is square root x minus 1 bahagi h. Okay, dekat sini bila you ada square root, you tak boleh nak simplify macam tadi. You tak boleh nak tolak-tolak. So dekat sini you boleh guna conjugate. So masih ingat lagi apa itu conjugate? Bila you nak buat conjugate, ini adalah term A, ini adalah term B. Okay, so you nampak the first term ni, bila A dengan B ni ada minus, so conjugate dia sama juga. Ada A, ada B, tapi term dia, operation dia adalah plus. Okay, so sama, bila you nak darab, you tak boleh simply darab bahagian atas sahaja. You kena darab atas bawah sebab you anggap bila you ada operation function ni, bila you ada a rational function ni, bermaksud this equation equals to 1. So you tidak mengubah bentuk, you tak ubah equation yang asal, cuma you ubah bentuk dia je menjadi bentuk baru. Okay, so bila ada conjugate, you tahu bila dah ada conjugate, you akan dapat term dia adalah a square minus b square. So a kita apa? Square root x plus h minus 1. So bila you squarekan, hilanglah dia punya square root. So sama juga b pun, you dah squarekan, hilang dia punya square root. Dan you boleh tulis macam ni lah equation dia. Yang bawah masih kekal sama. Okay, so bila you dah simplify ke atas, tinggal h je bahagian atas, and then kat bawah you tinggal h darab dengan conjugate yang darab tadi. So h dengan h tu boleh cancel out. So tinggal 1 over square root x plus h minus 1 plus square root x minus 1. So dekat sini barulah you boleh apply limit h approach 0. So last kali you akan dapat sebenarnya 1 over x plus x minus 1 plus square root x minus 1 juga. Okay, 1 over 2 square root lah jadi. So ini adalah dia punya final derivative dia. Okay, so ada persoalan dekat sini. Is there any difference between domain of fx dengan f prime x? Okay, ada beza tak? Kita nak tahu ada beza ke domain untuk function yang dah yang derivatif dia dengan yang asal. Okay, sebenarnya ada. Okay, katalah you ada fx tadi square root x minus 1. So domain dia you tahu adalah 1 dengan infinity, which is included 1 tu. Sebab kalau you gantikan x sebagai 1, 1 minus 1 dapat 0. So square root 0 masih valid. So x paling kecil nilai dia adalah 1 lah. You tak boleh nak letak nilai kecil lagi daripada 1. Sebab kalau you letak x jadi kosong, dia dah jadi negatif 1 kat dalam. So square root cannot be negative. Okay, tapi bila kita tengok dia punya derivative pula, f prime x dia adalah 1 over 2 times square root x minus 1. So dekat sini
walaupun square root boleh kosong, tetapi disebabkan square root tu dekat bawah, so cannot be 0 lah. So 1 cannot be included. So actually nombor lagi besar daripada 1 lah kena letak dekat x tu. Tak kisahlah 1.0001 pun, asalkan dekat bawah tu tak boleh, dalam square root tak boleh kosong sebab denominator cannot be 0. Okay. Alright, so sebelum kita pergi jauh, kita tengok dulu alternative derivative notations. Okay, so sebelum ni you dah belajar, you dah tengok dah, cuma kita nak recall balik. Okay, kalau you ada y equal to fx. Okay, so kita nak tulis dia punya derivatif, ada banyak cara. Pertama, you boleh tulis sebagai f prime x, ataupun y prime, ataupun dy dx, ataupun df dx, ataupun boleh juga d dx fx, ataupun d besar fx, ataupun dx kecil fx. Okay, yang ada dd tu kita panggil Leibniz notation. Alright. So, expression d dx tu kita panggil dia adalah differential operator. Okay, so maknanya lepas ni kalau kata you ada function g ke, so kalau kata tak kisah ini function, so maknanya kalau you letak d dx kat depan, maksudnya you nak cakap tu adalah differential operator. Maksudnya you nak ambil dia punya derivative kepada that function. Tak kisahlah apa-apa expression pun. Okay. Alright, kita tengok ada satu teorem dekat sini di mana dia cakap a function fx is differentiable at a if f prime a exists. Okay, apa maksud differentiable? Differentiable maksudnya nak cakap dia boleh di-differentiate lah. Maknanya kita boleh cari dia punya slope. Macam tu. Dekat point A. Okay. Fx tu dia differentiable dekat point A kalau f prime A exists. Okay. Maknanya kita kena cari dulu f prime A tu. Kalau f prime A exists, maksudnya dia differentiable lah. Tapi kalau f prime A tak exist, dia tak differentiable lah. Okay. Alright, so kita tengok example pertama. Determine the domain where the function fx equals to absolute value x is differentiable. Kat sini nak suruh cari domain dekat mana function ni differentiable. Okay, pertama sekali kita kena tengok differentiable ke tak. Maksudnya kita nak tengok fx dekat x equals to apa tu, dia exist. So dekat sini memandangkan dia bagi fx equals to absolute value x sahaja. So maknanya kita cari dia dekat point 0 lah. Okay, the function fx can be written as fx absolute value x equals to, di mana ini kita boleh jadi dia sebagai piecewise function. Bermaksud kalau you ada absolute value x, dia boleh jadi equation tu boleh jadi positive x kalau x tu greater than or equals to 0, dan dia boleh jadi negative x kalau x tu less than 0. Okay, so macam mana boleh dapat benda ni? Okay, you ingat lagi tak you belajar absolute value sebelum ni dalam inequality? Okay, sebenarnya kalau you ada absolute value A, contoh absolute value x equals to A. So absolute value ni kan dia sebenarnya adalah jarak daripada, katalah A tu daripada x, contohnya daripada both side, daripada kiri dan kanan. So daripada negatif, dia jarak ataupun beza dia lah daripada that point. So kalau you ada absolute value equals to 0 pun sama jugalah. Maksudnya jarak 0 tu, jarak dia adalah x daripada, maknanya daripada kosong tu ataupun daripada that point A tu. So jarak dia daripada belah kanan dan kiri. So dia boleh jadi negatif dan positif. So ada dua keadaan lah. So ini kita panggil piecewise function. Okay, sebab itulah kalau absolute value kan dia kan kalau you ada fx equal to x sahaja kan, dia sepatutnya graf dia adalah straight macam ni je kan. Okay, tetapi dekat sini sebab dia absolute value, kita kata dia sentiasa positif. So kita naikkan dia menjadi dekat atas ni lah. So naik jadi benda ni. Tapi keadaan asal dia sebenarnya dia boleh jadi positif x kalau x tu greater than or equals to 0. Tapi dia boleh jadi negatif kalau x less than 0. Okay, dia yang asal macam tu lah. Alright, so macam mana kita nak cari dia punya differentiable ke tak? Okay, kita nak tengok dulu. Sebab dia kata determine the domain where the function is differentiable. So dia nak cari dulu function ni differentiable dekat mana, baru kita nak tengok dia punya domain. Okay, so memandangkan piecewise function tadi kan dia ada x greater than or equals to 0 dengan ada x less than 0. So maknanya kita nak tengok 3 cases lah. 3 cases. The first one adalah di mana when x is greater than 0. Okay, so dekat sini kita akan
tengok dia punya limit tu lah. Kita nak cari dia punya f prime x tu ada ke tak. Okay. So sama juga kita akan menggunakan first principle method. Mula-mula you tulis dulu dia punya first principle method punya formula. And then fx plus h2 asalnya kan adalah fx equals to absolute value x kan. So you tulislah dulu yang bahagian x plus h2 dah jadi absolute value x plus h minus absolute value x bahagi dengan h. Okay, so dekat sini memandangkan dia adalah case di mana x is greater than 0. So you tahu x greater than 0 tadi dia adalah positif x. So you tulis dia positif lah. Positif x plus h minus x over h. So dekat sini x minus x you boleh cancel out. So you dapat h over h which is 1. So you tak perlu apply limit lagi. You boleh cancel out dulu dah jadi 1. So limit approach constant dapatlah 1. So dekat sini bila dapat nilai, so kita kata f is differentiable lah for any x greater than 0. So kalau dekat graf ni, bahagian yang color yang berlorek tu adalah kat situ tu adalah bahagian yang dia differentiable. Okay, so kita tengok kes kedua pula di mana bila x less than 0. So sama juga you apply first principle method, cuma beza dekat sini memandangkan dia case less than 0, kita kata x tadi adalah negatif. So x plus h tadi dah jadi negatif x plus h minus dengan negatif x bahagi dengan h. So dekat sini bila you dah simplify, you akan dapat negatif h over h which is bila simplify dapat negatif 1. So you apply limit pun akan dapat constant jugalah. So sama juga dekat sini dapat nilai kan. So f is differentiable for any x less than 0. Bahagian pink yang berlorek tu. Tapi di mana x equals to 0. Okay, kita nak tahu dia differentiable ke tak ataupun nak kata dia exist ke tak. Oops, sorry. Kita nak tengok sama ada dekat point x equals to 0 tu sendiri adakah dia exist. Okay, nak tahu kita kena compute left hand limit dengan right hand limit. Sebab kita nak tahu exist ke tak kan. So kita kena tengok yang one sided limit. Kalau nilai dia sama, kita kata dia exist. Kalau nilai tak sama, kita kata dia not exist. Okay, so actually tadi kita dah compute dah pun yang bahagian cases x greater than 0 dengan x less than 0. So tu sebenarnya adalah right hand limit dan juga left hand limit. So right hand limit tadi kita dapat nilai limit tu adalah 1. Untuk daripada kiri kita dapat nilai dia adalah negatif 1. So actually kita tahu nilai dia tak sama kanan dan kiri. So limits are different on either side. So the limit does not exist. Okay, so kita boleh cakap dekat sini bahawa function fx equals to absolute value x ni is differentiable at all x except x equals to 0. Okay, so maksudnya kita boleh kata dia adalah differentiable dekat semua tempat. Maknanya kita boleh cari dia punya slope. Senanglah kita kata kita cari slope dia dekat semua tempat kecuali dekat tengah-tengah, dekat x betul-betul kosong sebab limit tak exist dekat situ. Nanti kita tengok sebenarnya macam mana kita nak tahu based on graph tu macam mana limit tu differentiable ke tak. Function tu differentiable ke tak. Boleh cari slope ke tak dekat situ. Nanti kita tengok yang part last sekali untuk this subtopic lah. So, kita tadi kan soalan kita nak suruh cari domain kan. So, dia suruh cari domain di mana fx is differentiable. So, kita tahu memandangkan dia adalah differentiable dekat semua x kecuali kosong. So, kita boleh tulis dia sebagai inilah. Ingat lagi tak cara tulis domain? Okay, so cara tulis dia adalah this one. Daripada negative infinity kepada 0. And then union 0 until infinity. Sebab 0 tu not included. So, kita nak buat open interval lah. Okay, so actually f prime x ni represented by the formula inilah. Di mana dia akan dapat 1 kalau x greater than 0. And dia akan dapat negative 1 bila x less than 0. Okay, so kalau you lukis graph sebenarnya. Graph untuk fx, absolute value x adalah the first one ni. And then dia punya graph untuk slope dia adalah bahagian kanan tu. Di mana bila dia greater than 0 dia adalah 1. Bila dia less than 0 dia adalah negative 1. Tapi dia open interval lah dekat x equal to 0 tu. Sebab not included.
Alright, kita tengok example kedua pula. Show that fx equals to 4 if x less than 2 and 2x if x greater than or equal to is not differentiable at x equals to 2. Okay, so dekat sini actually kalau you lukis graph ataupun you buat terus left hand limit dengan right hand limit, you pun buatlah, you dapatlah sebenarnya, ataupun you lukis terus based on this function pun boleh juga. Okay, kalau dia kata kalau x less than 2, so you lukis dulu. Okay, buat dulu x equals to 2 kan kat sini. And then bila dia less than 2, dia adalah 4. So, dia adalah graf yang mendata lah. So, equals to 4 dekat sini. And then, bila x greater than or equals to 2, so dia adalah 2x. So, dia sepatutnya graf linear yang menaik lah. Cuma, dia jadi nilai double lah. Kalau you kira betul-betul, you plot-plot, you dapatlah nanti nilai dia. Tapi bentuk dia macam ni lah, menaik. Okay. So, dekat sini, sebenarnya kalau you nak kata kira slope dia, untuk f prime x bahagian belah kiri tu, you tahu slope dia adalah kosong. Yelah sebab mendata kan. Sebab dia mendata macam ni, memanglah slope dia kosong lah dekat sini. You tak boleh nak, macam faham tak? Kalau you nak kira dia, maksudnya you nak slope macam mana, memang macam ni lah slope dia. Tak boleh nak macam ni ke point tu kan. Unless kalau dia bentuk macam ni ke, bolehlah you nak kira macam ni slope dia kan. Okay. So, f prime x bagi belah kiri tu, yang less than 2 tu adalah kosong. And then, f prime x bagi belah kanan adalah 2. Okay, actually macam mana you tahu, you boleh sebenarnya kira lah. Kalau you tak, kononnya you tak tahu lagi cara nak kira untuk derivatif biasa, you gunalah apa ni kita panggil first principle method. Okay, tapi sebenarnya cuba kita tengok apa dia tulis dekat situ. The graph indicates a sharp corner at x equals to 2. Okay, so you might expect the derivative does not exist. Okay, so sebenarnya derivatif ni tak exist lah sebenarnya dekat x equals to 2. Okay, sebenarnya ciri-ciri, antara ciri-ciri kita nak tahu derivatif tu exist ke tak, ataupun kita kata dia differentiable ke tak, boleh cari slope ke tak. Dia, kalau you tengok dia ada tajam. Okay, tajam dekat graf tu, biasa kat situ is not differentiable. Sama juga kalau you tengok example tadi. Example ni. So, you nampak x tu tajam kan kat tengah tu. So, it's not differentiable dekat situ. Okay, sama juga. Sama juga dengan kat sini. So, dekat bahagian sini, dia not differentiable. Okay, kalau you tak puas hati, you verify lah guna one-sided limit macam yang tadi tu. You kira daripada belah kanan dengan belah kiri, dapat sama tak dia punya f prime x tu. Kalau tak sama, sebenarnya it's not differentiable lah dekat that point. Tapi dekat tempat lain dia differentiable je. Macam tu. Okay, so contohlah you tak puas hati, you kira juga kan. Okay, daripada belah kanan, yang ni you jangan confuse, dia tulis 2 ni sebab dia terus gantikan x sebagai 2 lah. Okay, tapi kalau you confuse, you tulis je lah dia daripada x dulu. Okay, so daripada sini fx plus h juga minus fx equals to a over h. So dekat sini bahagian daripada belah kanan nilai dia adalah 4 kan. Bukan, daripada belah kanan berapa tadi? 2x, okay? 2x. So dia adalah 2 darab x. X kita adalah x plus h minus dengan 2 juga. 2x which is 4 lah. So bahagi dengan h. So bila you simplify dapat 2h over h which is 2. So inilah yang saya cakap saya kira tadi. Okay, kalau daripada belah kiri pula, limit dia adalah constant 4. So you tak perlu buat tambah h lah sebab dia adalah constant. Tak ada nilai x dekat situ. So you ada 4 minus 4 over h. So kat sini you ada kosong bahagi h which is 0. So you tahu dekat sini right hand limit dengan left hand limit bagi derivatif ini adalah tak sama. Jadi you tahu f prime dekat nilai 2 tu does not exist. So kita kata f is not differentiable at x equals to 2. Okay. Right. So kita ada lagi satu teorem. Dia cakap dekat sini, if fx is differentiable at x equals to a, then fx is continuous at x equals to a. Okay. So kat sini dia cakap kalau kita tahu fx tu differentiable dekat x equals to a, which is di mana walaupun kita tengok dua contoh tadi, dia
it's not differentiable kat x equals to a kan. Tapi katalah function tu differentiable dekat x equals to a, kita boleh cakap bahawa function tu juga adalah continuous dekat x equals to a. Tapi dekat sini, you faham, dekat sini dia cakap the opposite of the theorem is not always true. Okay, macam contoh tadi, kita tengok dua contoh tadi kan. Macam contoh fx equals to absolute value x kan. Dia sebenarnya adalah continuous dekat x equal to 0. Tetapi dia does not differentiable. Maksudnya boleh jadi juga function tu, even dia tak differentiable pun, dia boleh jadi dia continuous. Tapi kita tak boleh juga cakap kalau dia tak differentiable, maksudnya dia tak continuous. Itulah macam tadilah, maksudnya kita kata dia differentiable, dia continuous. Tapi tak semestinya kalau dia tak differentiable, dia tak continuous. Macam contoh tadilah. Tapi kita boleh cakap dekat sini bahawa differentiability implies continuity. Okay. Tapi macam kita kata tadi juga, fx equals to absolute value x ni does not have a tangent line dekat x equal to 0, which is kita tak boleh differentiate dia dekat x equal to 0. Walaupun dia adalah continuous je dekat semua tempat. Jadi maksudnya ada je continuous function that are not differentiable. Cumanya kita ada persoalan lah. Are there any differentiable function that is not continuous? Ada ke function yang dia differentiable tapi tak continuous? So jawapan dia tak ada lah, sebab teorem tu dah cakap kalau dia differentiable, dia automatic continuous. Tapi boleh jadi kalau dia continuous, dia tak differentiable. Okay. Okay, so ini saya cakap tadi, sebenarnya ada 3 possibilities of a function fails to be differentiable. Pertama sekali yang kita dah tengok 2 kali tadi, the curve has a sharp corner. Okay, kalau you nampak tajam macam contoh dekat sini, ini tajam kat sini ni, so tu tak differentiable lah dekat point tu. Tapi kalau kata you ada macam contoh yang ni kan, maknanya kalau kata you ada curve macam ni ke, macam gini ke, tapi asalkan dia curve, maksudnya masih wujud tangent line dekat sini. So dia adalah differentiable. Tapi kalau you nampak dia memang sharp terus ni, memang terus tajam, memang not differentiable. Okay. So second, bila mana you kata curve tu has jump discontinuity. Bermaksud dia ini kita panggil antara piecewise function jugalah. Bermaksud bila belah kiri dia bagi, dia sampai dekat line A ni does not include lah A. Tapi dekat line A ni juga dia ada function lain. Di mana include A. So kita kata dia ada jump discontinuity lah. Maksudnya dekat nilai A tu dia boleh jadi 2 nilai yang cakap. Ada 2 function. So ini kita panggil jump discontinuity. So kita kata ini tak boleh differentiate jugalah dekat line x equals to A tu. And last kali kita tengok di mana the curve has vertical tangent at x equals to A. Maksudnya kita kata kat sini fx ni continuous dekat x equals to A, tapi limit bagi f prime dia pergi ke infinity. Bermaksud kalau you kata you tengok contoh graf yang pertama ni kan, so yang ni, okay, bermaksud graf ni dia curve tu vertical tangent. Maksudnya graf ni dia almost vertical tangent dekat tengah ni. So ni dia ada vertical tangent. Bermaksud bila you nak cari nilai, you tak tahu nak cari nilai berapa. Sebab kalau kata limit x approach A bagi tangent ni, nilai dia adalah infinity. Sebab dia tak tahu menuju ke berapa. Sebab faham tak? Ni dia menuju infinity lah kita kata. So ini pun dah tak boleh differentiate lah sebab tak ada nilai dekat situ. Okay, bila maksudnya fx kita tak tahu berapa nilai. Sebab nampak tak? Bila you nak matchkan this one dengan y kan, nilai y, you tak tahu dekat mana satu. Kan? Tak tahu dekat mana satu. Okay, so sama juga dengan yang belah kanan. So bila mana kalau kata you ada macam orang panggil macam piecewise function juga kat sini, ada 2 function berbeza. Satu function menuju ke infinity, satu function lagi curve tadi menuju ke negative infinity. So you tak jumpa nilai juga dekat x equals to A tu. So sama, ini pun tak ada ni lah, orang kata fails to be differentiable. Right, so itu sahaja untuk the first part.